Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, selamat siang Bapak Ibu. Yang terhormat Prof. Dr. Ahmad Fauzi bin Moh Ayub, yang kami hormati Dr. Ibu Sri Utaminingsih MPD, Head of Magister Pendidikan Dasar Department, yang terhormat Bapak Dr. Suat MPD, Secretary of Magister Pendidikan Dasar Department, serta seluruh mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Department yang hadir pada siang hari ini dalam event guest lecture dengan title Developing a Learning Module. Sebagai narasumber hari ini yakni Prof. Dr. Ahmad Fauzi bin Moh Ayub dari University Putra Malaysia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat dan rahmat beliau sehingga kita bisa hadir dalam acara di siang hari ini pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, acara guest lecture Developing of Learning Module. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita selalu panjatkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas limpahan hidayat, berkah, dan semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, saya sebagai Master of Ceremony hari ini perkenankan membacakan susunan schedule pada hari ini. Yang pertama yakni opening. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai National Anthem of Indonesia. Yang ketiga, yakni acara inti pada guest lecture. Dan yang keempat, yakni closing. Menempati opening section, marilah kita buka dengan berdoa bersama, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Pray begin. Terima kasih. Menempati acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai National Anthem of our Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia bisa menyanyikan bersama di tempat masing-masing. Tanah tumpah darah, Dari pagi Indonesia Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semuanya. Bangkitlah jiwa, bangunlah negeri Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, yang Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, Indonesia Raya merdeka, Indonesia Raya. Terima kasih.
menempati third schedule, yakni guest lecture yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad Fauzi bin Moh Ayub dari Faculty of Education Studies University Putra Malaysia, yang akan dimoderatori oleh Dr. Si Utaminingsih MPD as Head of Magister Pendidikan Dasar Departemen. Kepada Dr. Si Utaminingsih dan Prof. Dr. Ahmad Fauzi, time and place are yours. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Saya alhamdulillah. Ibu Nurul, saya ada sampai jam berapa ya? 1 jam sampai jam 3 suku ya. Ibu Nurul, saya ada sampai 3 suku ya. Sampai jam berapa ya? 1 jam saja ya. Kalau 1 jam ya sampai jam 2. Okey. Sebab sini kita tingkat 1 jam. Sampai jam 2 lah. Okey. Saya untuk itu saya sampaikan dalam bahasa Melayu tapi ada telurnya Indonesia sikit tapi enggak pandai sangat. Okey. So modul slide saya sudah share dalam chat. So, slide saya sudah share dalam chat room boleh download dalam chat room. Okey. Right. Apa yang saya diminta untuk deliver pada siang hari ini adalah berkaitan dengan pembangunan modul pembelajaran ataupun developing a module, learning module. So, saya difahamkan bahawa peserta ini adalah pelajar-pelajar postgraduate S2 dan S3. So, sebelum tu ada tak di antara pelajar-pelajar, saya bahasakan diri semua pelajar-pelajar ada tak di antara pelajar-pelajar yang dalam disertasi anda, research anda, ada tak yang membangunkan modul sebagai salah satu pada bahan kajian? Ada tak yang membangunkan modul? Okay, macam di sini saya ada 3-4 orang pelajar yang sebagai disertasi dia adalah dia membangunkan modul pembelajaran. Kemudian modul ni dia akan uji di kalangan pelajar-pelajar. So dia membangunkan sendiri dia punya modul pembelajaran dia. Okay. So yang ini adalah saya punya atau cara. Okay. So kita akan saya akan cuba terangkan apa itu dia katakan dengan modul sampai kepada proses pembangunan sebuah modul. Cuba saya rangkumkan dalam masa 1 jam ini yang pada saya agak singkat tapi saya cuba. Alright. Okay. So faham tak apa yang dimaksudkan dengan modul? Apa beza modul dengan buku? Kita ada buku rujukan dan buku sebagainya kan. So ada bezanya antara modul dan sebuah buku. Kalau macam pelajar-pelajar di sekolah dia mungkin dia lebih pada beli buku-buku rujukan untuk ulang kaji Tapi kalau mungkin untuk dalam keadaan tertentu mungkin pelajar-pelajar ini tidak memerlukan buku rujukan tapi dia memerlukan satu modul. Katalah kita hendak menyampaikan satu jenis kemahiran ataupun satu jenis pendekatan, kita tidak menggunakan buku rujukan sebab kita hanya fokus kepada satu bentuk kemahiran saja. So yang itu kita membangunkan modul. So di sini saya sertakan ada beberapa definisi modul. Antaranya oleh Gregor dan Murray, modul adalah unit pengajaran yang lengkap dan bebas dengan fokus utamanya adalah untuk mencapai beberapa objektif. So untuk membangunkan satu modul kita mesti ada matlamat dia, objektif. Apa tujuan kita bangunkan modul ni? Rasa pula menyatakan modul adalah
pakej pengajaran berkaitan dengan dalam unit kolom modul tentang satu yang tentang pengajaran secara individu dan sebagainya. Dalam arti kata lain, modul ni adalah satu bentuk pendekatan yang memberi fokus kepada kemahiran-kemahiran tertentu dan tidak secara besar lah, maknanya tidak secara keseluruhan. Macam contohnya kalau kita dalam buku rujukan, kita banyak benda kita mau fokus. Tapi dalam modul ni, kita mungkin hanya sebahagian saja. Dan apa yang kita mau sampaikan ini kita khususkan dan kita bagi penekanan kepada apa yang hendak kita sampaikan dalam objektif kita. Okay, so itu adalah antara beberapa modul. So kena faham kena tahu beza antara sebuah modul dengan buku rujukan. So buku rujukan lain. Buku rujukan skop dia lebih besar. Modul dia adalah lebih kecil. Okay. Alright. So yang ini adalah beberapa elemen-elemen yang dalam modul. Pertama sekali, okey. Modul tu dia perlulah disampaikan dalam bentuk individu. Modul lebih berkesan jika disampaikan secara individu. Maknanya modul tu yang kita bangunkan ni adalah untuk pengajaran secara individu. Maknanya kita bagi pada pelajar modul kita dan mereka boleh belajar sendiri. Dan dia ikut langkah-langkah yang kita telah nyatakan dalam modul dan dia akan belajar sendiri. Okay. Tapi namun begitu modul boleh juga dibelajar sampai secara berkumpulan. Okay. Dan kedua dia mesti ada tajuk. Okay. So ini adalah elemen-elemen dalam modul. Okay, andaian modul. Modul punya satu tajuk yang besar yang kemudian dia ada daripada tajuk besar ni kita pecah-pecahkan menjadi tajuk-tajuk yang kecil. Okay. Kemudian dalam satu modul perlu juga mempunyai arahan. So modul mempunyai arahan serta penerangan yang mudah dan tepat. Okey. Beza antara modul dengan buku, modul ni dia perlu lebih dipermudahkan. So dia tidak sebegitu rumit macam buku. Buku ni terlalu detail. Tapi dalam modul ni dia lebih kepada seperti saya terangkan, lebih kepada kita hendak mengasah dia kemahiran dia. So kita hanya fokus kepada kemahiran yang tertentu. So jadi arti kata lain, kita punya pendekatan dia, kita tidak perlu secara panjang-panjang, tapi secara ringkas dan tepat. Dan modul ni juga perlu mempunyai isi kandungan. Ini modul adalah khas untuk pelajar yang boleh membaca dan seterusnya. Dan modul ni perlu ini paling penting Modul ni boleh diubah suai mengikut tahap pencapaian pelajar. So kalau dalam buku rujukan, kita tidak ambil kira pelajar yang pandai ataupun pelajar yang lemah ataupun pelajar yang sederhana. Kita anggapkan pelajar tu mempunyai keupayaan yang average. Okay. Tetapi dalam modul, bila kita bangunkan satu modul, kita kena pastikan modul tu adalah sesuai untuk pelajar-pelajar yang berbeza tahap pencapaian dia. Maknanya modul tu kalau untuk pelajar yang bagus, harusnya berbeza dengan modul yang bagi pelajar-pelajar yang kurang bagus. So ada dalam modul kita perlu ada pendekatan yang boleh selesaikan pelajar-pelajar yang berbeza dari segi tahap pencapaian. Dan tahap pelajar dan seterusnya modul dicipta kerana wujudnya tahap perbezaan pencapaian pelajar. Ini tujuan kita gunakan modul. Okey, kemudian modul tak semestinya dalam bentuk akademik. Ada juga modul yang bukan untuk aktiviti akademik. Contohnya modul untuk permainan, untuk pendidikan jasmani ada permainan, modul yang untuk latihan dan sebagainya. Tak semestinya modul ni adalah dalam bentuk akademik. Tapi yang penting sekali modul ni dia mempunyai pelbagai
aktiviti. Okey. Modul kebahasaannya mempunyai pelbagai aktiviti bagi menarik minat. Okey. Dan kalau buku kebanyakannya berkaitan dengan nota saja. Nota hafal kan. Tetapi dalam modul ni dia lebih kepada aktiviti, lembaran halayan kerja dan sebagainya. Nanti saya di akhir kuliah ni nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh modul yang telah dibangunkan oleh pelajar saya. Nanti pelajar-pelajar boleh dapat bezakan antara modul dan buku. Dan dia perlu mengandungi aktiviti. Modul boleh dinilai melalui soalan-soalan atau aktiviti yang dijalankan. Dan modul juga perlu disusun dalam bentuk yang menarik. Dia tak boleh lah kalau macam buku teks tu kan semuanya kalau kita baca kan agak membosankan. Kan? Semua penuh dengan teks saja. Tapi dalam modul perlu diselang-selikan dengan beberapa elemen-elemen grafik, gambar dan sebagainya. Supaya nampak lebih menarik dan tidak hanya terlalu bergantung kepada penggunaan teks semata-mata. Alright. Okay. So, okay, bagaimana kita boleh gunakan modul ini? So, guru boleh menjadikan modul ni sebagai bahan pengajaran biasa di dalam kelas. So, modul juga boleh digunakan sebagai salah satu di Malaysia, di sini kita panggil dia bahan bantu pengajaran. Okay, di Indonesia saya pun tak pasti, tapi sebagai salah satu material untuk kita gunakan dalam kelas. Okay. So, guru akan mengajar mata pelajaran ini, guru akan mengajar mata pelajaran tertentu kepada pelajar dengan membantukan modul. Sebab di Malaysia sendiri pun ada beberapa kursus mata pelajaran yang disampaikan melalui modul yang kita kenali sebagai pembelajaran secara modul. So ada beberapa kursus yang memang di pihak kami kementerian telah menyediakan modul-modul tertentu bagi kemahiran-kemahiran yang tertentu. Macam contoh modul jahitan, untuk pelajar-pelajar sains rumah tangga, modul masakan, modul solekan. Itu memang ada modul yang telah dibangunkan oleh pihak-pihak kementerian untuk digunakan di sekolah. Yang tu dia tak ada buku tapi diterus dalam bentuk modul. Okay. Dan guru juga boleh menjadikan sebagai bahan untuk penggayaan untuk membantu lagi pelajar-pelajar lebih memahami apa yang disampaikan. Dan modul juga boleh digunakan untuk menetapkan kebolehan yang sama di peringkat awal sebelum memulakan satu pelajaran. Okay, so ini antara beberapa kegunaan modul So antara kebaikan modul ni adalah, pertama sekali, disebabkan modul yang kita bangunkan ini adalah bertujuan bagi pelajar-pelajar yang lemah. Modul ni akan membantu pelajar-pelajar untuk lebih cepat untuk memahami, dan bagi pelajar-pelajar yang sememangnya sudah pandai, modul ni akan lebih mengukuhkan lagi kefahaman dia. So dalam arti kata lain, penggunaan modul ni akan dapat mengurangkan saingan dan ancaman terhadap kegagalan. Maknanya, macam saya cakap tadi, modul ni harus boleh cater pelajar-pelajar yang lemah dan pelajar-pelajar yang pandai. So bagi pelajar yang lemah, menggunakan modul dia akan terus tingkatkan kemahiran dia. Sementara pelajar-pelajar yang sememangnya pandai, dia boleh terus menambahkan lagi kemahiran dia dalam sesuatu perkara. Okay. So dalam arti kata lain, penggunaan modul ni akan membantu mengimbangkan antara pelajar yang kurang pandai dengan pelajar yang pandai. Maknanya pelajar yang kurang pandai dia pun berpeluang untuk lebih memahami melalui penggunaan modul. Okay. Dan modul ni juga mempunyai elemen penilaian.
So kebiasaannya modul mempunyai unsur-unsur penilaian yang membolehkan para pelajar mendapat maklum balas tentang yang ni. So dalam satu modul ni perlu ada selain daripada nota aktiviti, perlu juga diselitkan dengan elemen-elemen penilaian supaya pengajar ataupun guru boleh menyemak kefahaman murid berdasarkan penilaian. So dalam modul ni dia kena lengkap. Aktiviti pengajaran, penilaian dan sebagainya. Okey. Okey. Terus sebentar. Dan juga modul ini juga perlu mempunyai elemen-elemen kemudah lenturan. So kemudahan lenturan ni maksudnya perlu berbeza, perlu disesuaikan dengan perbezaan dalam kalangan pelajar. So maknanya macam tadi lah, dia perlu disesuaikan dengan pelbagai pelajar. Okay, kemudian penggunaan modul ni juga harus mempunyai elemen-elemen memberi motivasi. So apabila pelajar menggunakan modul ni, so dia harusnya berbeza daripada pengajaran menggunakan buku ataupun biasa. So elemen motivasi ini adalah penting. Okay. Itu sebab kenapa bila kita bangunkan satu modul tu, perlu elakkan daripada terlalu banyak gunakan teks, tapi perlu banyak elemen-elemen grafik dan sebagainya supaya apabila pelajar belajar, ia akan lebih dapat meningkatkan motivasi mereka. Kerana pelajar dapat memilih bahan belajar dan keperluan dan sebagainya. Dan yang akhir sekali, modul ini perlu mempunyai objektif. Setiap modul mempunyai objektif yang hendak dicapai. Melalui cara ini pelajar akan mengetahui inilah. So dalam setiap modul tu nanti kita akan, nanti bila pergi ke kuliah-kuliah yang akan datang ini, seterusnya slide-nya, kita akan tengok bahawa setiap modul, setiap topik yang kita masukkan dalam modul perlu ada objektif pelajaran dia sendiri. Okay. So yang ini adalah antara ciri-ciri modul. Okay. Bukan semua modul boleh digunakan oleh semua pelajar daripada ni. Setiap modul mestilah ditubuhkan kepada golongan pelajar yang tertentu saja. So ini adalah antara beberapa dia. Dan dalam satu modul ni dia hanya boleh mengandungi satu ataupun beberapa konsep saja. Dan dalam satu modul ni kita tidak boleh letakkan terlalu banyak konsep untuk dimasukkan. Okay, biasanya dalam satu modul hanya satu konsep saja. Kalau terlalu banyak konsep yang kita masukkan, itu sudah jadi buku rujukan dan bukan modul. So kena pastikan bila buat modul tu kita hanya memberi fokus kepada perkara-perkara yang ingin kita sampaikan, yang kita mahu pelajar-pelajar kita kuasai. Okay. Dan mempunyai objektif dan tingkah laku, ini saya dah terangkan. Dan modul ini juga mempunyai isi kandungan. Okay. So ini akan membuatkan segala penjelasan sekebetulan segala inilah. Okay. Dan juga modul ini juga perlu mempunyai pelbagai media. Okay. Supaya tadi saya sudah nyatakan apabila kita nak membangunkan satu modul, okay, kita kena pastikan modul yang kita sediakan ini mampu memberi motivasi kepada pelajar. So untuk memberi motivasi kepada pelajar, seharusnya modul-modul ini tidak hanya berbentuk teks, tapi perlu ada juga elemen-elemen yang lain. So kena pastikan bahawa modul yang kita masuk ini ada unsur-unsur media yang lain diintegrasikan bersama dengan teks. Dan yang seterusnya, modul ni merupakan satu pengajaran yang lengkap mengenai satu kemahiran ataupun satu konsep yang ingin kita pelajar kuasai. Okay. Dan harusnya mempunyai petunjuk sendiri
Maknanya harus tersedia juga dalam satu modul itu segala arahan dan bentuk kemajuan supaya pelajar boleh maju sendiri. Okey, dalam arti kata lain bila kita kalau kita ingat modul ini boleh digunakan secara individu dan harusnya modul ini boleh dipelajari secara individu dan juga secara berkumpulan. Kita apabila membangunkan satu modul, kita selalu kena membayangkan kalau guru tak ada. Kalau guru tak ada dan kita bagi modul ni kepada pelajar, kita bagi modul ni kepada pelajar, kita kena buat andaian bahawa modul itu boleh pelajar boleh menggunakan modul itu tanpa mengharapkan guru berada di tepinya untuk mengajar. So, dalam arti kata lain, bila kita bina modul ini kena memudahkan untuk pelajar mengikuti apa yang nak disampaikan. Okay. So, mempunyai petunjuk sendiri. Dan satu lagi, disebabkan modul ni kita hanya fokus kepada mengajar subjek-subjek yang kecil ataupun topik-topik yang kecil dan seharusnya pendekatan ini perlu diberikan dalam bentuk pelbagai strategi. Okay. So kalau kita ada modul tu, kalau kita bangunkan modul tu untuk dalam 4 ke 5 minggu, harus kita ada kepelbagaian dalam strategi dan bukan hanya bergantung kepada satu strategi supaya pelajar dapat meningkatkan lagi kemahiran dia. So modul boleh mengandungi berbagai strategi atau aktiviti yang kita masukkan. Maknanya dalam bila pelajar menggunakannya tidak hanya menggunakan satu kaedah saja. Okay. Dan modul ini adalah satu pengajaran di mana pelajar boleh belajar mengikut kecepatan dia sendiri. Okay. Okay, bagi pelajar, bagi satu modul ini, kalau pelajar-pelajar yang sememangnya pandai, so mereka boleh belajar sendiri dan mereka boleh terus maju tanpa mengharapkan guru-guru ataupun cikgu untuk membantu. So kita kena sediakan satu modul bagi pelajar yang macam ni lah. Okay, dia tak perlu tunggu yang lain untuk sampai barulah dia boleh bergerak seterusnya. So modul tu kena membantu dia. Okay. Dan seterusnya dia modul ni perlu mempunyai elemen-elemen seperti peneguhan betul. Peneguhan ni bermaksudnya kalau pelajar-pelajar yang pandai, okay, mereka berjaya menjawab soalan-soalan yang diberikan, apakah langkah seterusnya? Okay. Kalau pelajar-pelajar yang lemah dan katalah mereka masih lagi tidak dapat meneruskan, apakah tindakan yang perlu dilakukan? So yang ini kita maksudnya peneguhan berterusan. Maksudnya dalam peneguhan berterusan ni, untuk pelajar-pelajar yang sememangnya pandai, kita kena ada satu modul, bukanlah modul, maksudnya ada satu bahagian untuk apa yang perlu kita kena pertingkatkan lagi aktiviti supaya pelajar-pelajar ini yang sememangnya sudah pandai ini dia dapat lebih menguasainya. Dalam sementara yang waktu yang sama, bagi pelajar-pelajar yang agak lemah, okay, bagi pelajar-pelajar yang agak lemah, so apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membantu? Mungkin dia perlu ada ulang balik dan sebagainya. So modul dia kena ada kedua-dua elemen. Okay. Dan modul ni perlu juga mempunyai latihan yang mencukupi. Okay. So kena pastikan bahawa sebab modul ini memang kita bangunkan fokus khas untuk kemahiran ataupun konsep tertentu. Dalam arti kata lain, apabila pelajar telah menggunakan modul ini, mereka perlu benar-benar dapat menguasai kemahiran konsep dan sebagainya. So bagi tujuan itu, perlu ada cukup latihan dan penilaian bagi tujuan menguji kemahiran murid dalam sesuatu modul tersebut. Dan mempunyai elemen penilaian. Penilaian boleh dijalankan secara sumatif ataupun formatif. So sama ada kita bagi dalam bentuk kuis
dalam modul ataupun kita bagi dalam bentuk peperiksaan akhir ataupun dan sebagainya. Tapi dalam kata lain mesti ada latihan dan juga latihan ni adalah mungkin setiap satu tajuk tu kita ada latihan dan di akhir latihan tu perlu ada satu penilaian secara summative yang membolehkan pelajar diuji tahap kemahiran dia. Okay, so apabila kita hendak membangunkan sebuah modul, ini adalah kita kena pegang prinsip berikut. Pertama sekali, pelajar boleh belajar dengan berkesan sekiranya dibenarkan mengikut kadar dia. Bila kita bangunkan modul, kena pastikan modul ni sesuai untuk kepelbagaian pembelajaran. Pelajar yang pandai dengan pelajar yang lemah. Dan mereka perlu boleh belajar tanpa dipaksa. Seorang pelajar boleh belajar dengan berkesan sekiranya disusun secara logik dan bahagiannya dikait antara sama lain. So, bila buat modul ni, kena pastikan antara satu bahagian dengan satu bahagian tersebut, ianya ada perkaitan antara satu sama lain. Dan seorang pelajar boleh belajar dengan berkesan sekiranya tidak disokong dengan terlalu banyak bahan pada satu-satu masa. Apabila kita nak membangunkan satu modul, kita kena pastikan apabila kita nak membangunkan satu modul, kita kena pastikan bahawa tidak terlalu banyak bahan yang kita masukkan dalam tu. Sebab modul ni lebih kepada berbentuk latihan dan penilaian dan bukan terlalu banyak bentuk nota dan sebagainya. Kalau terlalu banyak nota dan sebagainya, itu bukan modul, itu sudah jadi buku. So, kena pastikan elakkan daripada pelajar-pelajar ni terlalu diberi banyak bahan-bahan pada satu masa. Kemudian seorang pelajar boleh belajar berkesan sekiranya dia mengetahui bertindak pada jawapannya ataupun dengan segera. Yang ni adalah macam saya bilang tadi, bagi pelajar-pelajar yang pandai, dia harus ada modul khas untuk pelajar-pelajar yang sebegini. Seorang pelajar boleh belajar dengan berkesan jika motivasi pada dirinya cukup tinggi. So, yang akhir ni, sebuah modul perlu mempunyai elemen-elemen yang boleh memotivasikan pelajar. So, apabila dia belajar menggunakan modul, dia akan lebih berminat untuk belajar dan dia hendak belajar secara sendiri. So, kalau pelajar-pelajar semua hendak membangunkan satu modul, kena pastikan elemen-elemen yang ini perlu ada. So, pelajar boleh belajar sendiri, ada elemen-elemen penilaian, so ada elemen-elemen motivasi, tidak terlalu banyak bahan dan sebagainya. Alright, so berikut adalah jenis-jenis modul. Ada modul yang seperti saya bilang, ada modul yang digunakan untuk akademik, ada juga modul yang bukan digunakan bagi tujuan akademik. Macam contoh, modul pengajaran adalah modul yang macam kita biasa guna di sekolah. Modul pengajaran adalah modul-modul yang dibangun bagi kemahiran-kemahiran tertentu lah. Macam contoh dalam matematik. Dalam matematik, katalah guru macam contoh pelajar saya buat research dalam matematik, dia kajian beliau mendapati pelajar-pelajar lemah dalam tajuk pecahan. Nanti saya tunjukkan. So, dia bangunkan satu modul khas untuk pelajar-pelajar untuk tajuk ini saja. Sebab tajuk ini adalah paling sukar sekali untuk pelajar-pelajar. So, dia bangunkan modul khas untuk pelajar tajuk pecahan saja. So, itu adalah bentuk pengajaran. Mungkin dalam bidang sains, mungkin dalam tajuk-tajuk tertentu, mungkin dalam fotosintesis ke apakah. So, mungkin boleh fokus pada hanya satu tajuk khusus saja untuk kita bangunkan modul. Dan yang kedua, modul yang berbentuk latihan. So, ada modul yang kita tidak gunakan untuk pengajaran, tapi modul hanya untuk memberi latihan saja. Sebagai contohnya, mungkin kita ada modul untuk sukan,
modul untuk kalau pelajar-pelajar pertanian, mungkin modul dari segi penanaman dan sebagainya lah. So ni modul-modul untuk meningkatkan dari segi latihan. Ada juga modul berkaitan dengan motivasi. Okay. So kalau kita tengok kalau lah ada antara pelajar-pelajar yang pernah menghadiri motivasi, ada disediakan modul-modul berkaitan dengan motivasi. Kita ada modul untuk penggayaan diri dan sebagainya. So ini adalah modul-modul yang tidak bersifat akademik, tapi lebih pada sifat modul-modul yang untuk membangun keupayaan diri. Dan kita ada satu lagi modul akademik. Okey, modul akademik merupakan modul yang berkonsepkan beri kemudahan khususnya kepada pelajar universiti dan kuliah mengikut pengajian mereka di pusat ni lah, pusat pengajian tinggi. Okey, so macam kami di universitas pun kita ada modul-modul khas untuk pelajar-pelajar di universiti untuk mereka ikut. So ini adalah antara beberapa jenis modul yang ada. So modul boleh boleh berada dalam bentuk akademik dan juga bukan akademik. Okay. Alright, dan sekarang kita mula beri khusus kepada struktur dalam satu modul. Okay, lepas ni saya akan tunjuk contoh. Okay. Okay, sebagai contohnya dalam satu modul, struktur dalam bentuk modul, ianya perlu ada tajuk. Okay. Tajuk ini adalah bergantung kepada apa objektif yang kita hendak capai. Okay. Dan dalam tajuk, keseluruhnya kita perlu ada satu sinopsis. Sinopsis berkaitan dengan modul. So, sinopsis ni, biasanya kalau kita hendak membeli satu modul, kita hanya membaca sinopsis dulu. Okay. So, sinopsis ni akan memberi penerangan ringkas mengenai apa isi kandungan keseluruhan dalam modul yang dibangunkan itu. Okay. Kemudian objektif. Okay. Perlu ada objektif. Setiap modul perlu ada objektif. Dan perlu ada ujian. Beberapa ujian dalam modul. Ini bagi tujuan ujian ni untuk mengenal pasti tahap pencapaian murid pada peringkat awal. Pra ni awal. Maksudnya sebelum pelajar-pelajar ini memulakan pengajian menggunakan modul, kita perlu ada satu set ujian supaya kita boleh bedakan antara pelajar-pelajar yang agak pandai dengan pelajar-pelajar yang lemah. Okay. So, kena ada ujian pra. Dan akhirnya kita ada ujian pasca. Ujian pasca ni bermaksudnya selepas pelajar menggunakan modul, okay, kita akan ada satu ujian bagi menguji kefahaman murid terhadap modul. Okay. So, ujian pra adalah ujian yang dilakukan sebelum pelajar menggunakan modul. Ujian pasca adalah satu bentuk ujian yang digunakan oleh pelajar, yang diuji kepada pelajar selepas diadakan ujian, selepas mengikuti modul tersebut. Dan perlu ada jawapan ujian. So dalam modul kena lengkap lah. Kena lengkap, ada tajuk, sinopsis, objektif, bahan pembelajaran, ujian, latihan dan sebagainya. Dan kita perlukan ada dalam bentuk jawapan ujian. Okay. Untuk membangunkan modul, okay, dia ada beberapa jenis pendekatan. Okay. Yang ni saya ambil contoh, ada satu jenis pembinaan modul menggunakan Syarifah Alwiyah. Mana udah orang udah, tapi tekan gue ni kedung orang mau. Okay. So dalam okay, kalau menggunakan pendekatan ini, kita kena tentukan pelajar, kemudian pilih konsep dan tentukan objektif dan sediakan sebagainya lah. Ini antara carta alir bagaimana kita perlu langkah-langkah untuk membangunkan satu modul. Menggunakan ataupun boleh menggunakan pendekatan modul rasa. Okay. So, ini adalah langkah-langkah yang perlu kita ikuti kalau kita menggunakan pendekatan modul rasa.
Dan satu lagi pendekatan Ora modul Pak sidik. Pung kok Bu. Okay, kalau gunakan pendekatan modul sidik, so ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. So bermula dengan pembinaan matlamat, lepas tu mengenal teori, kajian dan sebagainya. Ini adalah langkah-langkah. Okey, saya nak berkongsi sedikit dengan contoh modul yang pelajar saya S3. Okey. Okey, saya ada dua. Satu pelajar saya sekejap. Okey. Yang ni adalah pelajar S3 saya yang membuat kajian PhD S3 dia, PhD. Beliau membuat satu modul bagi mengukur space. Kalau dalam matematik, ni matematik space. So ini bagi kalau kita panggil sekolah rendah. Kalau di Indonesia panggil apa Sekolah dasar Sekolah yang budak umur 7 tahun 8 tahun tu sekolah apa SD. Dasar, ya, dasar. Pelajar itulah pelajar ni bagi pelajar-pelajar umur 8 tahun. Bagi pelajar-pelajar umur 8 tahun, so beliau menyediakan satu modul bagi tajuk space. Kalau ada yang matematik So ini adalah pelajar saya. So ini adalah modul yang telah digunakan dan telah diuji So kalau kita tengok modul dia adalah, kenalkan Aida Suraya. Pengajar, okey, Profesor Aida Suraya. Okey, so yang ni kulit dia. Sekejap. Kemudian sekejap. Okey, ini unit dia. Okey. So dalam modul macam saya cakap bilang tadi, modul tadi adalah satu bentuk bahan pembelajaran yang bukan macam buku teks. Okey. So modul ni dia lebih kepada bentuk latihan dan pengukuhan dan sebagainya. Kalau tengok modul yang pelajar ini bikin, okey, bagi tajuk yang pertama perimeter, okey. Sebab dalam modul dia pelajar ni dia memberi fokus kepada membantu pelajar menyelesaikan masalah-masalah yang dalam bentuk word problem. Okay. So di Malaysia kebanyakan pelajarnya lemah apabila berhadapan masalah-masalah matematik yang bukan nombor. Okay. Gila. Mohon mute kan. Ibu dah saya mohon mute kan. Okey. So untuk modul ni, kalau kita tengok pelajar saya ini, dia bikin modul dia tidak terlalu banyak teks tapi lebih kepada aktiviti. Sebagai contohnya untuk mengajar, ni unit dia, pecahan dia, So ia bermula dengan kita panggilnya induksi set. So sebagai permulaan pengajaran, so dia sertakan yang ni, student work into, dan ini adalah aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan. So yang ni adalah modul untuk guru. Sekejap. Sekejap saya ambil modul untuk pelajar. Yang ni saya ambil guru. Okey, yang ni lain. Okey, tak apalah, ambil yang ni. So dalam modul ni,
Kejap ya. Okey. Yang ni nampak Ada tulisannya. Okey, yang ni adalah modul untuk pelajar guru pelajar di mana dalam ni akan dibentuk latihan, nampak tak? Pelajar-pelajar perlu melukiskan saja. Okey. Ini contoh latihan yang diberikan. Nampak kelas latihan matematik yang diberikan. So diberikan benda soalannya begini dan pelajar akan mengisi jawapannya di bawah ini dan akan ada cara penandaan. So yang ni adalah contoh, beberapa contoh. Okay. So modul ni adalah dalam bentuk latihan saja. Adalah nota sedikit. Tapi perlu dalam pendekatan yang berlainan. So dalam bagi tajuk yang ni, okay, pelajar saya dia memecahkan tajuk ruang ni kepada tajuk perimeter. Dan sub komponen yang kedua adalah berkaitan dengan tajuk area, luas. So bermula dengan induction set. Okay, kemudian aktiviti. Kemudian latihan pengukuhan. Okay. So yang ni untuk pelajar-pelajar yang ni. Ni untuk latihan pengukuhan dan sebagainya lah. So ni yang ketiga, bahagian volume. Okay. So yang modul yang dibangunkan ini adalah bagi tujuan kegunaan selama 16 minggu. Okay. So bukan semua modul ni untuk dalam satu waktu, bukan 1 jam tapi dalam masa 8 minggu. Okay. So ini adalah bagi tajuk angle. So mana setiap satu ni, okay, setiap satu tajuk yang diberi ini perlu mempunyai satu standardize. So dalam modul yang dibangunkan ini adalah untuk melatih pelajar-pelajar higher order thinking skill. Elemen-elemen higher order thinking skill. Oleh itu soalan-soalan dia semua kebanyakannya kemahiran berfikir aras tinggi. So yang ni yang pelajar perlu buat aktiviti, dia pecahkan, minta pelajar berkumpul dalam berkumpulan dan memberi masalah yang ni. Maknanya dalam waktu kelas bermula, guru akan maklumkan kepada pelajar suruh buka muka surat berikut 20 dan buat aktiviti yang berikut. Okay, take your filter period dan sebagainya dan pelajar-pelajar akan berkumpul dan lakukan aktiviti-aktiviti yang ini dan cuba mendapatkan jawapan daripada aktiviti tersebut. Dan selepas melakukan ini, guru akan minta pelajar membuat yang seterusnya. Cuba cuba tengok, kita dapati bahawa modul yang dibangunkan oleh pelajar ini semuanya tidak dalam berbentuk teks semata-mata, tapi ada grafik dan sebagainya. So bagi tujuan untuk memudahkan pelajar untuk mengikuti modul ni. Dan modul ini adalah khas bagi tajuk ruang saja, space. So kalau kita tengok modul ini hanya fokus kepada tajuk-tajuk yang berada dalam bawah space. Okay, yang ni semua tajuk-tajuk yang ni, unit kecil-kecil ini semua adalah seperti mana dalam silibus mata pelajaran yang pihak kementerian. So kalau tengok yang ni adalah semua aktiviti-aktiviti yang ada pelajar lakukan. So kita nampak, okay. So nampak tidak hanya teks semata-mata, tapi ada kepelbagaian dia punya ni. Ini kebetulan matematik sebab saya juga merupakan dosen yang membuat penyelidikan dalam bidang pendidikan matematik. So pelajar saya juga ada yang dalam pendidikan matematik. Okay. So yang ni, ni unit lain. So pelajar saya bangunkan ni untuk 16 minggu. Keseluruhan kajian beliau adalah untuk selama 16 minggu. Okay, yang tu yang pertama. Dan saya ada seorang lagi pelajar.
Yang ni agak lebih menarik, okay, sebab dia membangunkan satu satu modul, satu modul untuk mengajar tajuk pecahan. Di Indonesia ada kan tajuk pecahan, fraction. Okay. So, modul ni nama dia CLEAR. C-L-E-A-R. So, dia bangunkan yang ini pun untuk pelajar-pelajar yang kita panggil umur 8 tahun, 7 tahun dan 8 tahun. Dan kalau kita tengok modul ni dalam bentuk yang berwarna-warni lah. Sangat menarik. Okay, ini pelajar saya. Okay, so dia menggunakan pendekatan CLEAR. Pendekatan CLEAR ni adalah satu pendekatan mnemonik. Okay, yang ni yang kita kata ada introduction, sinopsis dia, okay, dan kena ada objektif. Kan dalam satu modul kan kena ada objektif dan kita kena ada sinopsis. So ini adalah sinopsis dia dan ini adalah objektif bagi modul ni. Dan ini adalah pendekatan CLEAR dia. CLEAR itu maksudnya circle, line, evaluate, answer and recheck. So ini pendekatan pengajaran yang dilakukan. Maknanya pelajar ini beliau hendak melatih murid-murid untuk tajuk pecahan menggunakan satu kaedah yang beza. Kenapa tukar ni? Okay. Dia cuba menggunakan satu pendekatan yang berbeza, menggunakan teknik mnemonik. So menggunakan pendekatan CLEAR. So ini contoh dia. So ini contoh bagi improper fraction and mixed number. Okay. So yang ini adalah daily lesson plan. Okay. Yang rancangan pengajaran harian yang perlu dilakukan. Sebagai contohnya untuk kelas yang pertama. Okay. Guru ini ingin mengajar tajuk numbers and operation. Mohon kasih saya share ni, tak payah share. Istiqomah. Okay. So yang ni adalah modul dan ni adalah langkah-langkah. Sebab modul yang macam saya maklumkan tadi, bila kita nak bangunkan satu modul, kita bagi modul ni kepada pelajar dan pelajar boleh gunakan modul ni secara sendiri tanpa bantuan guru. So dalam arti kata lain, kalau pelajar ini nak menggunakan modul CLEAR ini, saya hanya bagi saja modul ni dan dia akan follow, ikut langkah-langkah yang dinyatakan ini. So ini adalah langkah-langkah dia. Okay, ini contoh dia. Ini elemen-elemen CLEAR dia. Okay, so ini adalah langkah-langkah bagaimana nak menggunakan modul ni. So adalah pendekatan mnemonik dia yang digunakan. Okay, convert to this one. Ini cara dia lah. Okay, dan modul ini sedang diuji oleh pelajar saya. Okay, dia sedang dalam belajar S3 dia. Dan sekarang ni sedang dalam proses menguji modul ini. Okay. So modul ini juga untuk bagi pelajar-pelajar yang bagi work problem, untuk menyelesaikan work problem yang pelajar-pelajar yang agak lemah. Bila matematik saja, bila nampak aja tulisan macam ni, mereka sudah jadi agak lemah. So yang modul ni yang kita akan gunakan. Okay. So yang ni antara contoh dia lah, modul yang CLEAR. Dan modul ini dalam bahasa Inggeris. Okay. So tapi dia buat modul ni dalam 3 bahasa. So bahasa Inggeris dia buat dalam yang ni dia buat dalam bahasa Cina. Okay. So modul yang sama dia buat dalam bahasa Cina. Okay. Dan satu lagi modul yang sama cuma diolah bahasakan dalam bahasa Cina. Sebab kita nak pastikan modul ini boleh digunakan untuk semua jenis pelajar. Okay. Dan satu lagi
Modul ini dibangunkan juga dalam bahasa Melayu. Sekejap modul bahasa Inggeris. Oh, saya tak ada lah dia punya ni. Okay. So ada 3 bahasa yang digunakan dalam modul ini. Okay. Alright. Kemudian saya nak kongsi sedikit proses pembangunan modul ni. Okay. Yang pelajar saya bangunkan. Okey, untuk membangunkan satu modul, okey. Okey, untuk pembangunan satu modul clear yang tadi tu, pelajar saya menggunakan research design ni. Okey, menggunakan reka bentuk pengajaran berikut. Dia menggunakan model ADI, Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation. ADDIE. So dalam membangunkan satu modul, ianya bermula dari peringkat analisis, kemudian dalam bentuk design, kemudian dia buat development, kemudian dia implementation dan seterusnya dia akan buat evaluation. Okay, dalam peringkat awal, dalam peringkat analisis, okay. So yang ni yang elemen-elemen yang dalam modul clear tadi. Dia perlu ada pengenalan dalam modul clear yang tadi tu. Dia ada elemen pengenalan, rancangan pengajaran, ada respon guru murid, ada aktiviti guru dengan murid, ada kerja, aktiviti kerja. Ini yang saya kata aktiviti penggayaan. Aktiviti penggayaan ni adalah aktiviti untuk bagi pelajar-pelajar yang pandai. Pelajar-pelajar yang mempunyai yang pandai, kita ada sediakan aktiviti khas untuk mereka. Bagi pelajar yang lemah, mungkin dia perlu buat lagi banyak lembaran kerja, tapi apabila dia sudah sampai kepada tahap kemahiran tertentu, dia juga akan melakukan aktiviti penggayaan. Kalau pelajar-pelajar semua arif dengan konsep mastery learning, pembelajaran mastery, tentu faham kan? So dalam pembelajaran mastery pun bagi pelajar-pelajar yang lemah, kita bagi lagi kita bagi pengukuhan supaya ianya boleh juga sampai kepada peringkat penggayaan. Okay. Dan yang last sekali adalah ada kuis ni mengikut subtopik yang dinyatakan. So dalam modul clear, semua elemen-elemen yang diperlukan dalam satu modul berada dalam modul clear. Itu yang dinyatakan ni. Okay. So pelajar saya semasa membangunkan modul clear ini, dia melakukan fasa analisis dulu. Kalau kita balik kepada proses yang ni, fasa analisis. So dalam fasa analisis, pelajar ini dia pertama sekali dia cuba kenal pasti apakah topik yang menjadi paling susah sekali dalam kalangan pelajar-pelajar ini. Okay. Dan kalau bagi topik yang susah ni, bagaimana cara yang paling baik untuk kita gunakan dan apakah masalah-masalah yang biasanya pelajar hadapi apabila belajar topik ni. So dalam fasa analisis, beliau telah memilih 3 orang guru pakar berdasarkan pengalaman dia untuk bertanya. So guru pakar mana? Guru-guru yang sudah mempunyai banyak pengalaman mengajar. So mereka telah temu bual dan semasa temu bual, guru-guru ini memaklumkan bahawa memang pelajar-pelajar ini lemah dalam tajuk pecahan. Dan itulah sebabnya kenapa modul clear dibangunkan berdasarkan kepada tajuk pecahan. So jadi bila kalau pelajar-pelajar semua, kalau nak membangunkan satu modul yang dibangunkan itu perlu berasaskan kepada keperluan yang ada. Kita tidak boleh bikin satu modul yang hanya berdasarkan kepada enak kita saja. Kita rasa kita nak buat modul tajuk ni. Sebenarnya pelajar-pelajar tak ada masalah pun tajuk itu. Dan kita bangunkan satu modul yang pelajar tak ada masalah. So kita nak bangunkan satu modul ni adalah bagi tujuan untuk membantu pelajar-pelajar yang menghadapi masalah dalam topik tertentu ataupun kemahiran tertentu.
So bagi tujuan tu kita kena lakukan fasa analisis dahulu. So kalau kajian di Malaysia ini, kajian-kajian di Malaysia ni salah kalau kita buat kajian tanpa ada fasa analisis. Sebab nanti sudah akhirnya kajian kita ni sudah macam tidak ada asas. Okey, kemudian dalam fasa analisis, apabila kita telah mengenal pasti apa masalah pelajar dan kita telah mengenal pasti apakah teknik pengajaran yang perlu kita lakukan dan bagaimana cara kita nak sampaikan, dan kita pergi kepada fasa seterusnya, fasa reka bentuk. Okey. Dalam fasa reka bentuk ni adalah di mana kita mula merancang untuk membina modul. So macam kalau kita tengok tadi, untuk student pelajar saya tadi, dia telah pecahkan kepada beberapa topik-topik kecil kan. Beberapa unit-unit kecil. So dalam unit-unit kecil tu kita akan lakukan dalam fasa reka bentuk. Bagi setiap unit tu perlu ada perlu ada tajuk, perlu ada objektif pembelajaran bagi setiap satu tajuk ini. Okey, standard dan sebagainya. Setiap satu subtopik ni sub tajuk perlu ada objektif dia dan apa yang perlu hendak dicapai oleh pelajar. So yang ini semua adalah pada peringkat reka bentuk, dan bagaimana kita nak lakukan, apa aktiviti yang kita nak rancang buat. So semuanya kita lakukannya dalam bentuk design ni, dalam fasa reka bentuk. Dan apa strategi yang kita nak gunakan. So macam pelajar saya tadi, setelah berbincang dengan guru, dan dia kena pasti bahawa menggunakan strategi mnemonik. Mnemonik ni adalah satu strategi yang membuat ringkasan lah. So dia gunakan kaedah mnemonik ni untuk sebagai dia gunakan untuk membangunkan dia punya modul. So itu yang dia keluar dengan perkataan clear, circle, line, evaluate, answer and recheck. So ini adalah kaedah yang digunakan untuk kuliah, untuk penyelesaian masalah. So digunakan metod yang ni. Yang pertama tadi dia gunakan kaedah higher order thinking skill untuk pelajar saya yang pertama, atau higher order thinking skill. Tapi untuk yang kedua ni dia boleh menggunakan kaedah clear. Okay, ini modul yang saya dah tunjuk tadi. So ini adalah aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam fasa reka bentuk. Ini duk sing satu nak cengkiwang ngono Jawa. Okay. So yang ni Duk plastik. Ini contoh modul yang dibangunkan lah. Okay. Okay, kemudian selepas dalam fasa reka bentuk, kita ambil 3 suku. Okay, dalam fasa reka bentuk ni kita setelah pelajar ini dia jelas apa benda yang perlu dilakukan dalam fasa reka bentuk, dia mula membangunkan modul dia. Okay. So apabila modul dia dibangunkan, okay, dah siap tadi bangunan, dia akan hantar kepada beberapa orang guru untuk menyemak dari segi kesahan kandungan. Okay. So bila modul itu dah siap, dia tidak boleh terus testing kepada pelajar. Dia kena hantar kepada beberapa guru lagi untuk semak sama ada modul ini sesuai ataupun tidak untuk digunakan kepada pelajar. So yang ini dilakukan kesan kandungan, dan seterusnya perlu dibuat pilot study. Sebelum dibuat actual study, modul ini telah dilakukan kepada pilot study kepada 16 orang guru bagi tujuan untuk semak kebolehpercayaan. Dan yang ini adalah peringkat dia testing. Sebab ini kajian S3 dia. So bila modul tu dah siap, dia akan mula, sekarang ni dia tengah uji kepada pelajar-pelajar umur yang 7 tahun, 8 tahun di Malaysia, dan sekarang ni mereka sedang dalam proses pengujian. So maknanya dalam ni pelajar ni dia akan memberi murid-murid gunakan modul ini, dan akan ada ujian pra, ujian pasca dan sebagainya untuk dites keberkesanan modul yang dibangunkan. Dan ini beliau juga tengok berdasarkan pada pemerhatian bilik darjah. Okay. So dia nak tengok macam mana pelakuan budak
sama adakah budak seronok dan sebagainya. Beliau akan duduk di bilik darjah dan akan perhatikan penggunaan dia. Dan yang last kali, ini adalah objektif penyelidikan beliau. Okay. So, yang paling penting sekali, dia akan nak uji sama ada modul yang digunakan ini berkesan ataupun tidak. So, berbanding dengan kumpulan yang satu lagi lah. Ini kalau pelajar-pelajar S2 semua tahu, apabila kita membuat experimental research, perlu ada perbandingan kan antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. So yang pada peringkat ini adalah antara objektif kajian yang dilakukan lah. So pelajar ini berada dalam peringkat ni, fasa penilaian dan telah menjalankan kajian selama 3 minggu. Dia ada lagi 9 minggu lagi untuk habiskan. So yang itu adalah keseluruhan daripada proses pembangunan modul. So sebagai penutup apabila kita nak membangunkan satu modul, kita kena faham apa tujuan kita bangunkan satu modul tersebut. Dan modul tersebut perlulah hanya memberi fokus kepada kemahiran tertentu ataupun topik-topik yang khusus yang sememangnya menjadi masalah kepada pelajar dan perlu dibuat lakukan secara modul. Jika tidak, dia nyatakan ni. Dan modul harusnya berbeza dengan buku. Okey, saya rasa saya sudah habis dengan kuliah kita sebab saya ada masa tempoh 1 jam saja. So, saya serahkan balik kepada Ibu. Pada apa Ibu Nurul Ibu Nurul. Terima kasih Ahmad Fauzi. Next session yakni question and answer. Several question ada di room chat, Prof. Saya dah sebut dalam. Okey, kita tengok daripada atas Ya, ada beberapa. Okey, sekejap maaf ni, saya video off-kan kerana okey. Sekejap. Okey, bahan ada di dalam chat. Okey, antara soalan dia, mana soalan dia? Okey. Okey, berapa elektif Elektif penggunaan modul dalam implemen pelajar bagi siswa di Malaysia. Apa maksud dia seberapa elektif ni? Penggunaan modul dalam implementasi pelajar bagi siswa di Malaysia. Okey, di Malaysia penggunaan modul ni kita tidak ada, dia bergantung pada kursus yang diambil. So kita tidak ada yang katakan mesti ambil 5 atau 6. Dia bergantung kepada keperluan dia lah. Berapa elektif penggunaan modul dalam ni. Dan apa kendala dalam penerapan modulnya dalam proses. Apa maksudnya, apa kendala? Problem. Okey, apabila kita nak membangunkan satu problem, satu modul, sama juga apabila kita melakukan research So modul yang kita bangunkan ini juga perlu berasaskan kepada masalah. Macam contoh pelajar saya yang buat modul clear tadi, dia bangunkan modul tu berdasarkan modul clear tadi disebabkan pelajar menghadapi masalah dalam tajuk pecahan. Dan apabila dia berbincang dengan guru, pelajar selalu menghadapi miskonsepsi terhadap tajuk-tajuk pecahan. So yang ni yang modul yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tersebut. So apakah problem dalam penerapan modul ni? Ini bergantung kepada fasa analisis yang kita lakukan nanti. So yang penting untuk lakukan fasa analisis. Bagaimana alokasi waktu dan penilaiannya bila pembelajaran menggunakan modul? Okey, di Malaysia, modul digunakan dalam jadual waktu harian biasa. Maknanya kalau di waktu biasa, kalau ada waktu kita panggil waktu kuliah sekolah, mereka akan gunakan pada waktu sekolah.
bukan waktu lepas sekolah. Malaysia, apakah perkembangan modul dikaitkan dengan local wisdom? Di Malaysia, apakah perkembangan modul dikaitkan dengan local wisdom? Okey, di Malaysia ni kita modul ni macam mana? Ada modul yang ada beberapa mata pelajaran di Malaysia yang modulnya dibangunkan oleh pihak kementerian. Faham ke pihak kementerian, menteri yang bangunkan modul. So dalam kes ni macam tu, semua guru kena mengajar menggunakan modul. Tetapi ada juga kes-kes tertentu yang mana guru tu sendiri membangunkan modul untuk belajar sebab kemungkinan masalah yang dihadapi adalah di sekolah itu saja tapi bukan di sekolah lain. So guru tu mengambil inisiatif membangunkan modul dia sendiri khas untuk pelajar dia sendiri. So ada yang di Malaysia ada yang modul yang dibangunkan untuk seluruh rakyat Malaysia ataupun seluruh pelajar Malaysia, tapi ada juga modul yang dibangunkan sendiri oleh kumpulan-kumpulan tertentu bagi kumpulan-kumpulan pelajar tertentu. Okey, tanya Prof, bagaimana cara mengevaluasi modul? Adakah kita sudah layak untuk diedarkan kerana ukuran subjektif dan mungkin saja ada kekeliruan. Okey. Untuk satu modul untuk modul kita gunakan kepada pelajar, okey, kalau dalam kes pelajar saya dalam kes pelajar saya, apabila pelajar tu membangunkan satu modul, kalau kita tengok prosesnya enggak tadi, kita ada proses kesahan. Okey. Kesahan ni adalah proses yang mana modul ini kita bagi kepada 5-6 orang guru pakar yang sudah bertahun-tahun mengajar subjek itu untuk semak sama ada modul ini lari ataupun sama ataupun tidak dengan apa yang konten sekarang. So apabila telah lakukan proses kesahan dan pakar bersetuju bahawa modul ni enggak ada cacat celah dan malah lebih baik untuk digunakan, dan barulah kita boleh gunakan. Tapi sebelum kita guna test out ataupun kita jual, kita perlu ada lakukan kajian rintis, pilot study dulu. Dalam pilot study ni kita akan bagi modul ni kepada guru dan juga kepada pelajar untuk pastikan pelajar boleh ikut modul ni. Setelah melalui proses dia ni dan telah dapat tengok hasil dapatannya, barulah kita boleh mula membuat pasaran. Nanti apabila ada masalah nanti kita beritahu, kita boleh maklumkan bahawa modul kita ini telah digunakan, telah diuji. Okay, pada masa pandemik ini seberapa elektif efektifkah yang okey. Okey, di Malaysia hampir 1 tahun hampir 1 tahun pelajar-pelajar tak pergi ke sekolah. Okey. So dalam masa 1 tahun ni pembelajaran semua kita di Malaysia ni kebanyakan secara atas talian. Bila pembelajaran di secara atas talian, memang ramai yang guru-guru membangunkan modul. So memang di zaman pandemik ini, pada ketika ini tahun lepas, memang banyak modul yang dibangunkan oleh kumpulan-kumpulan kecil yang tertentu bagi ketujuan kegunaan pelajar. Sebab mereka tahu bila gunakan secara atas talian, kita tidak boleh belajar seperti mana dalam buku. Pembelajaran atas dalam talian ini perlu diajar mengikut pada waktu-waktu tertentu. Jadi sebenarnya kalau kita tengok pembelajaran secara dalam talian ini, penggunaan modul tu adalah bagus sebab kita mempunyai masa yang sedikit, 1 jam ataupun 1 jam setengah, dan dalam masa 1 jam setengah tu kita design kita punya modul untuk memenuhi waktu dan topik yang tertentu. Okey, apakah kelebihan dan kekurangan penggunaan modul? Okey, kelebihan penggunaan modul ni adalah pertama sekali, modul ni membolehkan pelajar-pelajar daripada pelbagai peringkat. Okey, sama ada yang pandai ataupun yang lemah menggunakan modul. Dan last sekali, pelajar-pelajar ni akan mendapat akan mencapai, saya tak boleh katakan yang pandai, yang lemah takkan jadi pandai, tetapi akan memperbaikilah. Kemudian dan modul ini boleh digunakan kalau modul yang dibangunkan dengan baik. Macam contoh student saya gunakan modul clear tadi. Kalau modul ini dibangunkan secara sempurna,
Pelajar boleh belajar sendiri tanpa melalui guru. Guru tak perlu ada pun. So dia hanya bagi saja modul pada pelajar dan mereka boleh gunakan dia untuk dia punya pelajaran. Itu antara kelebihan lah. Kekurangan dia macam mana? Kekurangan dia banyaklah. Kekurangan dia sebenarnya kena faham dalam proses pengajaran dan pembelajaran, proses yang paling baik sekali adalah pengajaran melalui guru kan. So mana-mana proses pembelajaran sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia, guru tu adalah paling penting. Walaupun kita ada modul dan sebagainya, tapi kita tetap juga perlukan guru untuk mengajar. Cuma bila kita ada modul ni akan memberi sebagai satu bentuk bahan yang tambahan untuk guru gunakan, untuk memudahkan guru ini untuk gunakan dalam pelajaran mereka. Tapi dalam masa yang sama, kalau guru tidak berkesempatan untuk hadir ke kelas, pelajar boleh gunakan modul ini tanpa kehadiran guru. Tapi jangan salah faham lah, guru tu penting. Cuma kalau kadang-kadang kalau guru tu tak ada urusan lain, pelajar boleh gunakan modul ini. Ada lagi soalan ke yang saya tak jawab? Ada yang saya tertinggal ke? Is it good enough for the students? Pardon? Is it our module is good enough? How to evaluate our module? Is it good enough for publish and deliver for students? Okay, it depends. So I cannot say that using a module will be very effective because this is a very subjective question. So an effective module, it depends on how the module was developed and how the module delivered to the student. I'm sorry, from Malaysia, in Melayu is okay. Pardon? In Melayu is okay. So bergantung pada modul. Modul tu dia bergantung lah. Susah nak cakap satu modul tu sama ada baik atau tak baik. Sebab kita pelajar-pelajar kita berbeza-beza. Kan pelajar-pelajar di sekolah, kalau pelajar yang bagus mungkin modul yang kurang bagus pun dia tidak boleh buat. Tapi kalau satu modul yang bagus ni adalah satu modul yang boleh sesuai untuk semua jenis pelajar. So kalau nak kata modul ni bagus tak bagus, penggunaan modul ni bagus tak bagus, ianya juga bergantung kepada bagaimana modul ini dibangunkan dan bagaimana juga modul ini disampaikan kepada pelajar. Kalau kita ada modul yang bagus pun, kalau guru, pengajar ataupun dosen tidak menggunakannya secara sebaik mungkin, so still tak jadi bagus kan? Dia masih lagi tak jadi bagus. So ia memerlukan kerjasama antara dua. Modul itu sendiri dan pengajaran itu sendiri. Benda ini harus saling bergantungan antara satu sama lain. Dan apabila kedua-dua ini bergerak sekali, barulah kita boleh katakan bahawa penggunaan modul ini bagus. So ada juga modul yang bagus tapi apabila diterangkan kepada pelajar, pelajar pun tidak dapat ikut. So jadi soalan tu agak very subjektif lah. Maknanya susah saya nak jawab bagus tak bagus. Kita tak ada, bergantung pada keadaan. Okay? Ya. Menurut saya itu last question, Prof. Alright. Ada lagi? Okay, ada satu soalan. Jika modul ini dikerjakan dalam 1 tahun, siswa belum menyelesaikannya, adakah siswa mengulang tahun berikutnya? Jika modul ini dikerjakan, biasanya dalam modul ni kena faham kalau modul tu sampai 1 tahun tu dah bukan modul, itu buku rujukan. Modul ni biasanya adalah bagi tujuan untuk kemahiran tertentu ataupun bagi tajuk-tajuk tertentu. So kalau ada 1 tahun mungkin dia ada beberapa modul. So kalau dah sampai 1 tahun tu dah bukan modul, tu dah macam buku rujukan. So kena faham beza antara modul dengan buku.
So biasanya modul ni kita akan tengok dia bergantung kadang-kadang daripada satu modul ke satu modul bagi tajuk yang berbeza-beza. So biasanya kadang-kadang kalau satu pelajar ni dia menggunakan modul yang pertama, okey. Kemudian sebelum dia mengikuti modul yang kedua, dia perlu capai satu bentuk kemahiran dalam modul yang pertama. Baru dia boleh pergi kepada modul kedua. Itu yang kita ada dalam modul yang pertama. Kita ada ujian kan, kita ada ujian dan sebagainya. So biasanya guru akan tentukan guru-guru akan tentukan sama ada pelajar-pelajar ni sudah pas dan boleh melakukan modul yang kedua ataupun sebagaimana. So biasanya kalau tak lulus dalam modul yang pertama, biasanya pelajar tak boleh pergi pada modul yang kedua. Di Malaysia juga kalau ada beberapa jenis latihan, macam contoh latihan pertanian 1, 2, 3, 4. Untuk pelajar mengikuti latihan pertanian 3, contoh, dia perlu lulus latihan pertanian 1 dan 2. So kalau selagi dia tak lulus, dia tidak boleh pergi ke latihan yang seterusnya. So yang itu pun bergantung kepada bagaimana kita design modul kita. Adakah modul kita design itu adalah bagi tujuan tersebut. So perkara-perkara ni perlu kita rancang secara teliti modul ini. Macam contoh modul student saya tadi, kalau kita tengok dia ada banyak tajuk kan. So dalam kajian dia, mana-mana pelajar yang tidak capai markah tertentu untuk satu unit kecil tu, dia tidak boleh pergi ke unit seterusnya. So dia kena buat lagi latihan-latihan, kena bagi terus, bagi ujian-ujian sampai dia mencapai satu tahap kemahiran bagi satu unit yang kecil. Barulah cikgu benarkan dia pergi pada unit yang seterusnya. So ianya bergantung kepada cara mana kita design modul kita. So dia tidak ada satu cara yang khusus. So bergantung kepada kita yang membangunkan modul. Kita yang tetapkan apakah syarat-syarat yang kita nak modul kita buat dan apa yang syarat-syarat yang kita nak pelajar kita capai. So yang itulah. Cuma saya tak ada pula nampak modul tu sampai 1 tahun. Dia modul tu dia kena dalam bentuk kecil-kecil lah. Mungkin 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Tapi ada berapa banyak seri modul. Adakah siswa mengulang di tahun berikutnya? Dia depend lah. Kadang-kadang ada yang kalau kita design modul tu dia tak lepas tahap ni, dia tak boleh ambil yang modul seterusnya. So bergantung kepada bagaimana satu modul itu dibangunkan. Alright, okay. Ada lagi? I think that's our last question. Okay, alright. So, okay, Ibu Nurul, saya sudah habis. Ya. Saya serah kepada Ibu Nurul. Ibu Nurul Ya. Okay. Terima kasih banyak Prof. Ahmad Fauzi sudah share knowledge kepada our student Magister Pendidikan Dasar Departments. Actually our student is a teacher. Almost our student is a teacher, Prof. Okay, alhamdulillah. For elementary school. Yes. Okay, good. So ada kaitan lah. So it's gonna be very useful for them to apply for learning and teaching process about how to developing the model and how important the model for the teacher as a tool for learning process itself. Okay. Last say thank you very much. You are willing to give your knowledge for our students, giving your precious time. All it's right, going to be very useful, and hopefully it's not our last time for meet together. It's going to be next meeting for us, hopefully. Okay. Terima kasih banyak, Prof. Okay, thank you Universiti Maria Kuda kerana menjemput saya bagi talk di sini, berkongsi pengalaman apa situasi di Malaysia dengan pelajar-pelajar S2, S3 di sana. InsyaAllah saya doakan semua pelajar-pelajar sukses dalam pelajaran dan insyaAllah dalam pelajaran S2, S3. Okay. So saya ucapkan terima kasih kepada semua. Okay, assalamualaikum. Sama-sama, Prof. Sama, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof.
Warahmatullahi Semoga Prof. Fauzi selalu sehat, jaga kesehatan, and take a lot of vitamins. So in this pandemic, we have strong enough for healthy condition. Ya. Same to you. Lase, alhamdulillah Prof. Ahmad Fauzi sudah menyampaikan pengetahuan kepada kita, Bapak Ibu, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar pada sore hari ini. Semoga menjadikan manfaat kepada Bapak Ibu guru semua dalam mengimplementasikan baik di perkuliahan maupun di dunia pekerjaan ketika menghadapi pembelajaran siswanya. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah telah selesai acara dan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya. Bapak Ibu semester 1 sudah bisa menggunakan sunan ya. Oh iya. Terima kasih Prof. Fauzi, selalu sehat. Yuk. Give me permission to leave this Zoom chat. Okay. Okay. Yes.